القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang diterjemahkan oleh Syarif bin Daud Al-Bankali. Kita masih lagi di dalam bab berpada-pada di dalam ibadat. Hadis yang ke-9, katanya daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam inni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layla ma 'ishtu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدد الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahawa sesungguhnya aku berkata, aku ni yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, demi Allah sesungguhnya aku akan berpuasa siang dan bersembahyang malam selama hidupku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ni Imam Nawawi mendatangkan satu hadis yang mana Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Rasulullah, menceritakan tentang diri dia. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah kabur, dan benda yang dia kabur ni benda yang dia buat sungguh. Sepanjang siang hari dia nak puasa, sepanjang malam dia nak melakukan qiyamul lail. Allah. Sepanjang siang hari nak puasa, sepanjang malam dia nak melakukan qiyamul lail. Jadi siang malam dia rebut peluang sungguh ni, siang malam. Sepanjang siang hari dia nak puasa, tapi kena ingat perkataan sepanjang siang hari dia nak puasa tu tolak hari yang diharamkan berpuasa dah. Maksudnya sepanjang siang hari yang boleh dilakukan ibadat puasa dia nak puasa. Sebab sahabat dia tidak akan melakukan perkara yang haram. Mana boleh dia melakukan perkara yang haram dalam mencari kelebihan. Jadi sepanjang siang hari maksudnya sepanjang siang hari yang boleh dilakukan ibadat puasa di dalamnya dia nak puasa. Sepanjang malam dia nak sembahyang, dan dia nak buat selama hidup aku. Allah, sampai mati ya. Siapa berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apabila Rasul jumpa dengan dia Rasul tanya dulu. Betul ke? Aku ada khabar mungkabam dia ni. Bersabda Rasulullah, engkau berkata demikian, betul ke? Mungkabam itu? Jawabku, sesungguhnya lah saya yang mengatakan, demi bapaku, tuan dan ibuku, wahai Rasulullah,
Dia kata mana? Betul lah hamba hak yang kata. Dia tak mana demi bapa engkau. Dia gini, bi abi anta wa ummi ni penggunaan yang diguna oleh orang Arab. Dia tak makna demi. Sebenarnya makna dia adalah mana? Aku sanggup menebuskan engkau wahai Rasulullah dengan ayah dan ibuku. Dia orang Arab ni, apabila dia muliakan seseorang, dia akan guna perkataan bi abi anta wa ummi. Maksudnya, aku sanggup tebuhmu dengan ayah aku dan ibuku. Ayah aku dan mak aku ni mempunyai kedudukan yang cukup mulia dan tinggi dalam hatiku. Tetapi oleh kerana aku memulia kamu, aku sanggup tebuhmu dengan pak aku, dengan mak aku. Tu penggunaan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maksudnya betul lah wahai Rasulullah yang hak siapa kamu tu. Betul dah tu. Maka tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya engkau tidak sanggup berbuat demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu tidak mampu. Mu tidak mampu untuk sepanjang siang hari nak puasa dan sepanjang malam nak sembahyang. Tak mampu. Ulama ketika mensyarahkan hadis ini terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan tidak mampu sekarang lah ni. Sekarang dah tidak mampu. Siapa di kalangan manusia yang mampu sepanjang siang hari melakukan ibadat puasa, malam pula dah tidur? Nak ambil mana tenaga? Semalam dah tidur, nak ambil mana tenaga? Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ni tak apa lah, mu gagah lagi, akan datang no. Akan datang pun tak mampu. Dah buat apa kira akan datang, tak kira sekarang. Sebab amalan Abdullah bin Amr, dia nak buat amalan hak yang pada pandangan dia amalan ni lebih. Maka setiap amalan hak yang telah kita tetapkan ke atas diri kita tidak dikatakan lebih, melainkan benda tu dibuat secara berterusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qal, atau kama qal. Maksudnya amalan yang paling dikasihi oleh Allah benda yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Jadi Rasul kata mu tidak mampu melakukan hal tersebut. Okey, mungkin sekarang sebab melihat siapa ke sepanjang malam nak sembahyang, sepanjang siang hari nak puasa, ataupun akan datang mu tidak mampu. Sebab memang benda tu memang baik, tapi dia sebenarnya benda yang mu tetapkan ni, hak yang paling baik adalah membuat secara berterusan. Mu nak buat benda ni berterusan, mu tidak mampu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Maka Rasul bagi nasihat kepada dia. Mana apa yang Rasul bagi nasihat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah. Okey, berpuasa. Rasul suruh dia berpuasa. Sebab benda, sebab berpuasa benda yang ma'ruf, benda yang baik. Lepas tu dalam masa yang sama mu kena berbuka. Ada hari mu tidak puasa, ada hari mu puasa. Jangan main puasa berterusan gitu. Lepas tu tidurlah, bersembahyanglah. Jangan siapa ke ibadat, siapa ke tak tidur. Mana hak dirimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia berpuasa, tapi dalam masa yang sama kena ada waktu berbuka. Lepas tu pada malam hari itu mu sembahyang. Sebab sembahyang ni memang benda hak yang comel, tapi dalam masa yang sama mu kena tidur. Dan berpuasalah 3 hari sebulan, kerana sesungguhnya kebajikan itu 10 gandanya. Puasa dalam sebulan 3 hari. Sebab sehari itu diganda kepada 10. Jadi 3 hari 30, sebulan 30 hari. Mu puasa 30 hari, seolah-olah ganjaran dia seperti mu puasa sebulan tau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, kawan ni tengah semangat nak buat ibadat dia orang hok tengah semangat ni, jangan main orang tengah semangat. Macam ada setengah-setengah orang hok yang mula-mula isah hok yang mula-mula Allah Ta'ala tarik untuk jadi baik siang malam duk surah. Tak, benda tu bukan salah, bukan benda salah. Maksudnya kita nak kabur dan mula-mula ni memang cukup semangat. Ni semangat sungguh ni, semangat tinggi. Baik, dan yang demikian itu adalah seperti puasa sepanjang hari. Kataku Abdullah bin Amr bin Al-As,
saya sanggup lebih daripada tu wahai Rasul. Aku mampu lagi buat lebih daripada tu, lebih daripada 3 hari sebulan. Jadi apabila dia nak buat lebih lagi, maka Rasulullah bagi lagi cara kepada dia, ajar lagi. Sabda ya Rasulullah, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Puasa sehari, lepas tu berbuka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Hari ni puasa, esok lusa tak puasa, tulak puasa pula. Gitu lah buat. Dan kalau nak buat lebih daripada tu kau, maka kataku, saya sanggup lebih daripada itu. Aku mampu lagi buat lebih daripada tu. Sabda Nabi SAW, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Puasa Nabi Daud. Yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Dan itulah puasa yang seafdal-afdalnya. Dalam satu riwayat, puasa yang sebaik-baiknya. Kataku, saya mampu lebih daripada itu. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasul kata tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Daud, maka ulama berbincang dalam permasalahan yang dikenali sebagai siyamud dahr. Puasa dahar. Puasa dahar ni puasa sepanjang tahun, tolak hari raya dan hari-hari yang dilarang berpuasa. Hari Tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. 5 hari ni dilarang puasa. Jadi ulama bincang, apakah hukum puasa sepanjang tahun? Maksudnya setiap hari puasa, apakah hukum? Ulama bincang. Baik, sebahagian daripada ulama mengatakan perkara itu dilarang, tidak boleh. Sebahagian daripada ulama menyatakan bahawasanya perkara itu dilarang, tidak boleh. Dan larangan tu larangan mendih, larangan haram ke larangan makruh. Berlaku perbezaan pandangan ulama pula. Ada pandangan yang mengatakan larangan makruh. Ada segelintir ulama, antaranya Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, mengatakan larangan haram. Haram puasa sepanjang tahun. Kerana dia, kerana hadis ni satu, dan di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, la sama man sama ad-dahr. Maksudnya, kata Rasulullah SAW, tidak ada puasa bagi mereka yang berpuasa sepanjang tahun. Setiap hari puasa, tak ada puasa. Maka kata sebagian ulama, puasa sepanjang tahun adalah dilarang. Larangan makruh menurut pandangan sebagian ulama. Segelintir ulama mengatakan larangan haram. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan puasa setiap hari ni, puasa setiap hari adalah disunatkan. Apabila cukup syarat-syarat dia, ada syarat dia lah. Sebahagian daripada ulama, ada sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, sebahagian ulama dari dalam mazhab Maliki. Ada sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan puasa sepanjang tahun, tolak hari-hari yang diharamkan, juga disunatkan. Ada pandangan tersebut. Dah pandangan hak yang kata disunatkan, ni nak tak mana hadis ni hak yang Rasul kata tak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Nabi Allah Daud. Dan tidak ada puasa bagi puasa orang yang puasa setiap hari. Kata ulama, hadis tersebut dia merujuk kepada ni hak yang mengatakan sunat ni, dia merujuk kepada orang yang berpuasa sepanjang tahun sehingga kan hari raya dia puasa juga. Hari raya dia puasa juga, hari-hari yang dilarang dia puasa juga. Tu jelas lah salah. Tapi kalau hari yang dilarang dia tidak puasa, lepas ada syarat-syarat yang lain lagi, maka tak salah. Antara syaratnya adalah dia melakukan puasa setiap hari, perbuatan tersebut tidak menyebabkan terabai kewajipan-kewajipan dia. Okey, kalau terabai kewajipan dia, benda yang diwajibkan, cari nafkah, benda-benda yang diwajibkan terabai, maka hukum dia adalah haram. Kalulah benda yang diwajibkan tidak terabai, tapi benda hak sunat hak lain akan terabai dengan perbuatan puasa sepanjang tahun, maka hukum dia adalah makruh.
Jadi digalakkan puasa sepanjang tahun adalah syarat yang pertama, pada hari-hari yang dilarang dia tidak berpuasa. Syarat yang kedua, tidak terabai kewajipan-kewajipan yang diwajibkan kepada dia. Syarat yang ketiga adalah tidak terabai perkara yang disunatkan. Kalau cukup 3 syarat ni, maka ketika tu comel dia puasa sepanjang tahun. Ini mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Dan antara sandaran sebahagian daripada ulama adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ad-dahra dhayyaqat alaihi jahannam hakadha wa qabada kaffah." Sesiapa yang puasa setiap hari akan disempitkan ke atasnya neraka jahanam, maka Rasul menggenggamkan kaf dia, tangan dia seperti ini. Rasul kata disempitkan neraka jahanam seperti ini atas dia. Maksudnya dia tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam kerana dia telah melakukan puasa tersebut. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam menetapkan hukum puasa sepanjang tahun, ulama berbeza pandangan. Ada tak orang zaman kita puasa setiap hari? Ada. Ada orang zaman kita puasa setiap hari puasa. Melainkan hari raya je tak puasa. Hari 11, 12, 13. Di negara kita ada, dan hamba pernah jumpa juga di tempat-tempat lain. Di dalam negara kita, hamba ada kenal orang yang setiap hari dia puasa. Hari tu hamba pergi melawat di Jawa Tengah. Masa tu hamba pergi melawat di Jawa Tengah. Lepas tu pergi di Jawa Timur. Adalah pergi dalam 2-3 orang. Duduk dalam berapa hari, seminggu ke pergi. Pertama dia duduk di satu rumah. Satu rumah tu, makcik tu umur 60 ke 70 makcik tu. Sampai masa dia masak kita. Sampai masa dia masak. Pagi dia masak, tengah hari dia masak, malam dia masak makcik tu. Tua dah. Sampai masa makan dia makan. Kita ajak makan dia makan. Lah rupanya dia puasa setiap hari. Allahu Rabbi. Ada. Jadi pandangan, ada sebahagian daripada ulama berpandangan perbuatan tersebut adalah disunatkan. Tapi sebaik-baiknya elokkan. Sebaik-baiknya adalah elokkan. Sebenarnya kita dalam masalah puasa setiap hari ni tak perlu kita larang. Sebab apa? Sebab tak ada orang buat di zaman kita ni, mereka orang tertentu je. Dia benda yang kita kena larang ni, benda yang orang pakat buat. Dia masalah puasa ni kena suruh pula. Oi, puasa hari ni, hari Senin, hari ni hari Khamis, kena suruh pula. Di zaman kita ni, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengabaikan perkara yang sunat. Kita ada benda yang disunatkan kepada kita. Sebagai contoh, sembahyang sunat rawatib. Ini sebagai contoh. Ada perkara yang sunat kita buat. Jadi siapa ke kalau kita puasa tak ada tenaga, siapa nak buat sembahyang sunat pun tak boleh. Sembahyang fardu pun secara terpaksa, jadi terbeban dengan bebanang yang berat, maka ketika itu makruh kita melakukan puasa sepanjang siang hari. Baik. Dia puasa ad-dahr, dia lain daripada puasa wisal. Dia ada selagi puasa wisal. Saat ni kita kata puasa ad-dahr. Ini istilah dia, puasa ad-dahr ataupun puasa al-abad. Saumud dahr, saumul abad. Okey, kita buat kesimpulan. Puasa sepanjang tahun, setiap hari puasa. Yang pertama, sepakat ulama kata haram. Bila sepakat ulama kata haram, sampai ke hari raya punya puasa juga, hari 11, 12, 13 pun dia puasa juga. Hak ni sepakat ulama kata haram. Okey, itu yang pertama. Ini dipanggil siyamud dahr. Dahr ni sepanjang masa. Siyamul abad, selama-lama. Puasa selama-lama. Yang keduanya, kalau hari yang dilarang dia berpuasa, dia tidak berpuasa. Cuma hari lain je dia puasa. Tolak 5 hari dalam setahun, hak lain dia puasa semua. Apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan segelintir, mengatakan haram. Pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Sebahagian ulama mengatakan makruh. Sebahagian ulama mengatakan sunat. Hak yang mengatakan sunat, dia meletakkan syarat-syarat. Antara syaratnya adalah, yang pertama, dia tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Yang kedua, tidak terabai benda yang diwajibkan. Yang ketiganya adalah tidak terabai benda yang disunatkan.
Baik. Habis. Lepas tu ada lagi puasa wisal. Kita nak cerita puasa wisal pula. Puasa wisal dia lain daripada puasa dahar. Puasa wisal ni puasa sambung atau puasa wisal. Puasa wisal ni, okey, kita puasa, katakanlah kita puasa hari Khamis, masa terbenang matahari masuk malam Jumaat, puasa lagi. Esok hari Jumaat, hari ni puasa lagi. Malam karang puasa lagi. Esok puasa lagi, 3 hari, 3 malam tak makan benda. Contoh 2 hari 2 malam, tu puasa wisal. Puasa wisal hukum dia dilarang, hukum dia makruh, tidak dibolehkan. Rasul larang. Tapi Rasul sendiri melakukan puasa wisal. Jadi sahabat tengok Rasul melakukan puasa wisal, sampai malam Rasul tak buka, sambung pula esok kan. Malam tak buka, sambung pula ke esok kan. Maka sahabat tengok Rasul buat, sahabat buat juga. Lepas tu Rasul larang. Apabila Rasul larang, sahabat kata, Rasulullah, temu puasa wisal. Kata Rasulullah, aku tidak sama denganmu. Aku tidak sama denganmu. Aku, Tuhan aku bagi makan kepada aku, bagi minum kepada aku. Aku tidak sama denganmu. Rasul nak bagi sahabat puasa wisal. Tapi Rasul sendiri puasa wisal. Jadi puasa wisal adalah khusus, benda yang khususiat bagi Rasulullah. Allahu Rabbi. Rasanya kita sendiri pun tak mampu rasa nak puasa wisal. Mai hak yang tak puasa, hak yang jarang-jarang sekali puasa, tiba-tiba banyak 5-6 bulan tak puasa, hari ni puasa sekali, nak sampai ke garik tu ketol lutut rasa. Ketol lutut. Dan nak sambung pula uan ni, nak sambung pula malang tak makan, esok pula dah makan. Tak tahu lah. Baik, katanya itulah puasa yang sebaik-baiknya. Dalam satu riwayat, puasa yang sebaik-baiknya, kataku, saya sanggup lebih daripada itu. Sabda Rasul, tak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Katanya, sesungguhnya aku menerima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah itu lebih ku cintai daripada ahli dan hartaku. Jadi apabila Abdullah bin Amr buat benda yang Rasulullah khabar ni, dia puasa selang sehari, maka sampai satu masa apabila dia meningkat usia dah, tua dah, mari menyesal dalam hati dia. Dia kata, kalau aku terima rukhsah, kelonggaran hak yang Rasul bagi kepada aku, puasa 3 hari je sebulan, hak tu lebih baik bagi aku daripada harta aku dan keluarga aku. Sebab benda siapa apabila tua tak apa nak larat mana dah. Masa muda dulu lain, tua tak larat mana dah. Dah kan puasa sunat tinggal tak larat. Jenis sahabat apabila dia buat sesuatu amalan, dia akan buat secara berterusan. Sebab benda tu yang dikasih oleh Rasulullah. Jadi dia telah meletakkan kepada diri dia selang sehari dia puasa Nabi Allah Daud. Dan dia buat benda tu berterusan sampai kepada mati. Dia buat. Jadi apabila sampai masa tua, dah tua kan, uzur situ, uzur sini, tapi tetap dia buat. Jadi dia buat dengan terbeban atas diri dia sendiri. Maka barulah dia teringat apa yang Rasul khabar kepada dia. Mu tidak mampu, mu tidak mampu. Betul apa yang Rasul khabar. Lepas mari rasa penyesalan dalam diri dia. Mana? Kalau aku terima kelonggaran hak yang Rasul bagi kepada aku tu, hak tu lebih baik. Bahkan hak tu lebih aku sayang, lebih aku suka berbanding dengan keluargaku dan hartaku. Tapi nak mana aku pilih benda hak yang lebih daripada tu lagi, maka aku tetap kena buat. Dia telah melazimkan ke atas diri dia sesuatu perkara, dia akan buat secara berterusan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wa fi riwayatin, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, qultu bala ya Rasulullah, qal fala taf'al, sum wa aftir wa nam wa qum, fa inna li jasadika 'alayka haqqan wa inna li 'aynika 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan wa inna li zawrika 'alayka haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin 3 ayyam fa inna laka bikulli hasanatin 10 amthaliha fa idhan dhalika siyamu ad-dahr فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله
ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku telah diberitahu sesungguhnya engkau berpuasa siang dan bersemayang malam. Jawabku, benar wahai Rasulullah. Sabda beliau, jangan kau buat, berpuasalah, berbukalah, tidurlah dan bersembayanglah. Sesungguhnya bagi tubuhmu atas dirimu ada hak tubuhmu, ada kewajipan hak yang mungkin dilaksanakan untuk tubuhmu. Bagi matamu atas dirimu ada hak, bagi isterimu atas dirimu ada hak. Wa inna li zawjika, dia silap tulis ya, wa inna li zawjika alaika haqqan. Dalam bahasa Arab tu ditulis wa inna li zawrika, bukan li zawrika, li zawjika. Katanya dan bagi isterimu atas dirimu ada hak, dan bagi pengziarahmu atas dirimu ada hak. Betul dah, wa inna li zawjika alaika haqqan, betul dah. Waktu wa inna li zawrika, betul dah. Ambil silap asal ni. Wa inna li zawjika, betul dah. Waktu wa inna li zawrika alaika haqqan, betul dah. Untuk isterimu ada hak, untuk tetamumu ada hak. Jadi tamu mari rumahmu, jadi bung hidang makanan kepada dia. Kalau dia makan seorang, mu tak makan, dia pun rasa sedap hati. Itu maksudnya. Dan bagi penziarahmu atas dirimu ada hak. Dan sesungguhnya cukuplah engkau berpuasa pada tiap-tiap bulan 3 hari, kerana dengan tiap-tiap kebajikan itu kau beroleh 10 gandanya. 3 hari kali dengan 10 jadi 30. Cukup lah sebulan. Jadi yang dimakan itu puasa selama-lama. Aku telah sangat mengambil berat, kemudian terberat pula atas diriku. Kata siapa? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Aku memberatkan ke atas diriku. Kataku, sesungguhnya saya ada kekuatan wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan kau lebih daripada itu. Kataku, bagaimana puasa Nabi Daud? Sabda beliau, setengah tahun, selang sehari. Setelah dia tua, Abdullah berkata, oh, kalau sekiranya aku telah aku terima kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang kedua lebih kurang dengan riwayat yang pertama dulu, maksud sama je. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Cuma kita buka soalan sekejap. Kalau sekiranya ada, kita ada satu soalan orang WhatsApp saat ni. Kemusykilan agama untuk kuliah subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang bukan Islam mendakwa bahawa orang Islam juga menyembah batu, yakni Kaabah. Apa jawapan kita? Mohon beri pencerahan. Terima kasih. Baik. Orang bukan Islam, mungkin dia tengok dalam YouTube ataupun dia baca dalam penulisan Facebook, dalam Facebook dan seumpamanya. Di zaman kita ni sia ada kumpulan hak yang anti Islam dari kalangan orang kafir dan daripada kalangan bekas orang Islam sendiri. Dari kalangan bekas orang Islam sendiri ada golongan-golongan murtad. Baik, na'udzubillah min dzalik. Jadi dia cuba cari kekurangan-kekurangan yang ada dalam Islam. Islam tidak ada kekurangan, yang kurangnya adalah orang Islam. Islam tidak ada kekurangan, yang kurangnya adalah orang Islam, kerana orang Islam tidak beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan hamba pernah cerita dah, ada sahabat hamba saat itu, dia sebut bahawasanya masa hamba duduk di luar negara dulu, masa hamba duduk Syria, hamba duduk serumah dengan sahabat daripada Britain, daripada Kanada, daripada Amerika. Kita duduk ambil peluang, boleh belajar speaking. Ambil peluang. Jadi hamba duduk dengan Melayu, hamba duduk sebuah rumah dengan sahabat-sahabat daripada Kanada, daripada Amerika, daripada Britain, hak yang memeluk Islam. Dan ada sebahagian daripadanya mereka menyebut bahawasanya mujur kami kenal Islam dulu sebelum daripada kami kenal orang Islam. Tapi kalau kami kenal orang Islam dulu baru kami kenal Islam, payah nak terima agama Islam. Tapi mujur kami kenal Islam sebelum daripada kami kenal orang Islam, kata dia. Sebab orang sebahagian besar orang Islam tidak berpegang kepada ajaran agama Islam hak yang betul. Baik. Jadi Islam sebenarnya tidak ada kekurangan. Hak yang kurangnya adalah penganut Islam itu sendiri. Jadi antara benda hak yang disebut, orang Islam dia kata jangan semua berhala, jangan semua patung, jangan semua batu. Tiba-tiba orang Islam duduk sembah Kaabah. Orang bukan Islam mendakwa bahawa orang Islam juga menyembah batu. Okey, apakah jawapan kita? Okey, jawapan kita gini. Dia kata kita sembah batu. Dia kata kita sembah batu. Dia kata perbuatan kita tu sembah batu.
Sembah, apa makna sembah? Lepas tu sembah batu, yakni sembah Kaabah. Dia kata kita sembah batu. Dia dakwa kita. Dah kita ni, betul tak kita sembah batu? Kita ni. Dah dia kata kita kan? Kita ni, aku dah sembah batu. Mudah je jawapannya. Aku dah sembah batu. Adakah kita sembah batu? Tak. Siapa di kalangan kita sembah batu? Tak ada. Hamba pergi Mekah 2 kali setahun pun, hamba tak benda sembah batu. Hamba tak benda sembah Kaabah. Kita semayang depan Kaabah, adakah kita sembah Kaabah? Tak. Jadi dia kata kita sembah batu. Dia kata hal kita. Betul tak hakikatnya kita sembah batu? Tak. Mudah je jawapan dia kan. Cuma benda kalau kita nak jawab panjang lebar lagi. Okey, yang pertama benda yang demo kata saat ni tak betul sebab aku yang menyembah, aku tahu dah. Okey, itu yang pertama kan. Yang keduanya, kita ketika beribadat, kita hadap kepada Kaabah bukanlah bermakna kita sembah Kaabah, bukan. Sampai masa waktu semayang, kita mari semayang kupur semayang masjid. Adakah kita sembah masjid? Tidak. Bukan kita sembah masjid. Itu adalah mazhar. Maksudnya mazhar ni maksudnya sebagai luaran untuk menunjuk bahawasanya ada kesatuan umat Islam dalam ibadat, masing-masing berhadap pada satu tempat. Tapi sebenarnya bukanlah menyembah tempat tersebut. Hak yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama je kok. Ini sebenarnya sama je. Kita mari masjid, siapa masa waktu semayang mari masjid, mari surah. Apa dah boleh semayang tempat lain? Apa dah boleh? Kata Rasulullah, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Antara benda yang diberi kepada Rasulullah tidak diberi kepada umat sebelum daripada ni adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan kepadaku bumi ini tempat sujud dan alat yang digunakan untuk pembersih. Boleh digunakan bumi ini sebagai tayamum. Maka siapa di kalangan umat aku yang mendapati waktu sembahyang, maka dia sembahyang di mana tempat dia berada. Tapi kita pada hari ni kita tak sembahyang di rumah. Orang yang mari masjid lah, kita tak sembahyang tempat-tempat lain. Siapa masa kita mari masjid, siapa masa kita mari surah. Bapa dah sah ke sembahyang rumah? Sah. Dan bapa mari surah, semua surah ke semua masjid ke? Tak, kita tak sembah pun. Cuma itu adalah mazhar. Benda kita gambaran kesatuan umat Islam yang dituntut oleh syarak untuk kita lakukannya. Sayyidina Umar ketika dia tawaf, dia pun kabur kepada Hajar Aswad. Aku tahu mung adalah batu yang tidak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau aku tak tengok rasa kucukmu, aku tak kucukmu. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar kepada batu Hajar Aswad. Tapi oleh kerana rasa buat, aku buat. Tapi bukanlah bermakna kita sembah batu Hajar Aswad. Kita tidak berpegang bahawasanya Kaabah memberi manfaat, memberi mudarat. Sebab Allah Ta'ala yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Kita tidak berpegang bahawa masjid hak yang kita sembahyang ni memberi manfaat dan memberi mudarat. Allah Ta'ala yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat. Cuma Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan kita, yang melarang kita melakukan sekutu baginya. Allah Ta'ala Tuhan yang cukup cemburu kalau hamba dia menyekutukan dia, kerana dia yang menciptakan hamba dia. Tuhan yang menciptakan kita memerintahkan kepada kita supaya dalam ibadat sembahyang kita kena ngadap Kaabah. Hak tu hak yang diwajibkan. Ketika sembahyang, seafdal-afdal bagi lelaki adalah sembahyang di masjid. Kalau sembahyang fardu, maka kita buat apa hak yang ditentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey jelas Allah Subhanahu wa taala a'la wa adam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.